أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal. Pada hari Jumaat penuh barakah ini kita doa pada Allah Subhanahu wa taala, Allah sentiasa melindungi kita, sentiasa memohon ataupun memimpin kita dalam hidayah pada jalan Allah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Kita sama-sama memuji pada Allah menurunkan al-Quran kepada hamba-Nya untuk Nabi Muhammad, sebagai kita umat Nabi Muhammad tidak ada kebengkokan di dalamnya. Pada hari ini kita dalam My Quran Time bersama Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz Fazrul sihat ya. Salam Jumaat Ustaz. Salam barakah pada hari ini. Barakah. Ya, moga-moga Allah berikan kebaikan Betul. yang banyak kepada Amin. kita semua Ustaz ya. Dan hari ini kena banyak selawat Ustaz. Allahumma salli alaihi wasallam. Bukan sekadar hari ini, tetapi kita ambil peluang pada hari ini kita mengingat kepada perjuangan Nabi. Apa yang kita akan baca daripada surah Al-Ankabut ini mengingatkan cabaran Nabi di Mekah itu sendiri, penuh dengan cabaran, tetapi ujian itu bukan untuk menjatuhkan semangat Nabi, malah dipujuk oleh surah Al-Ankabut. Mari sama-sama kita mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman 399. Bermula daripada ayat yang ke-24 ya, kita akan melihat kepada jawapan kaum Nabi Ibrahim kepadanya, keimanan Nabi Lut kepada Nabi Ibrahim dan pelbagai nikmat Allah kepada beliau. Dan seterusnya kita akan melihat bagaimana perjuangan Nabi Lut pada ayat 28 terus sehingga ayat yang ke-30. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 24 hingga ayat 27 dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wa ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala di penghulu segala hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih lagi mengurniakan kesempatan dan kemudahan, kelapangan buat kita untuk kita terus bersama dengan Al-Quran kalamullah. Dan hari ini kita nak menyambung pengajian kita di halaman yang ke-399. Jadi barangkali ada sahabat-sahabat yang belum baca Al-Kahfi, boleh lepas ini ke insya-Allah boleh. Namun yang sekarang ini kita nak ajak sekejap untuk singgah seketika di halaman 399 ni Ustaz ya. Surah Al-Ankabut ini kita nak baca terlebih dahulu dari ayat yang ke-24 sehingga ayat yang ke-27. Jemput tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran semuanya untuk sama-sama sebarkan, kongsi dengan sahabat-sahabat kita pengajian ataupun My Quran Time pada hari ini insya-Allah taala. Kita mula dengan bacaan Murattal Hijaz dahulu insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا
اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 24 hingga 27. Terima kasih ucapkan kepada Ustaz Tarmizi. Kita membaca pada pagi ataupun tengah hari Jumaat ini. Betul. Untuk sama-sama kita melihat kepada sejarah bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan kita melihat pada halaman semalam sudah pun diletakkan secara jelas bagaimana seruan Nabi Ibrahim kepada kaumnya, dan pada ayat 24 maka tidak ada jawapan kaumnya Ibrahim selain mengatakan bunuhlah atau bakarlah dia, lalu Allah menyelamatkannya daripada api. Sesungguhnya demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman. Apakah respon daripada kaumnya bila Nabi Ibrahim menyatakan tentang beribadahlah kepada Allah yang esa? Panjang dinyatakan oleh Nabi Ibrahim untuk mengajak kepada kaumnya Ustaz dengan penuh kasih sayang, tetapi mereka
tak suka, ya, tak suka kerana apa? Kerana bila ditegur kepada perkara yang sudah biasa mereka lakukan, mereka merasakan bahawa ini mencabar mereka. Maka mereka menjawab qalu qatulu, maka mereka menjawab bunuhlah, au harriqu, dan bakarlah ataupun bakarlah. Dan inilah yang telah dijelaskan pada surah Al-Anbiya sebelum ini ayat 69 Ustaz ya. Bagaimana bila dibakar Nabi Ibrahim itu, apa yang berlaku? Tak terbakar, ya. Fa anjahullahu minan nar, Allah menyelamatkan daripada api tersebut, walaupun memang diletakkan, diikat dan kemudian dilastik Ustaz ya, dengan menggunakan satu istilahnya manjenik pada waktu itu. Di hujung itu Allah menyatakan inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun, ya. Ini adalah sebagai satu tanda-tanda, bukan sekadar satu tanda tapi tanda-tanda laayat liqaumi yu'minun, kepada kaum yang beriman, kaum yang ingin beriman, yang membina iman kita, nak membina iman, nak membesarkan iman kita. Maka ini yang dinyatakan oleh Syed Qutb. Dia kata paling kurang ada 3 ayat daripada peristiwa Nabi Ibrahim dibakar tetapi tidak terbakar. Yang pertama, tidak berbekas api itu yang pertama, ya. Dan yang keduanya ialah betapa lemahnya raja pada waktu itu. Dia dah kumpul Ustaz ya, dah kumpul kayunya, dah segala-galanya untuk membakar dan membunuh Nabi Ibrahim, tetapi rupa-rupanya raja ini tak kuat pun, ya. Yang kedua, dan yang ketiganya, apakah kebesaran Allah pada waktu itu? Mukjizat yang hebat itu sebenarnya masih lagi tidak memberi kesan pada mereka yang ingkar. Ya, jadi sebenarnya mukjizat ada ataupun kehebatan Allah ada kalau hati itu, ya, hati itulah tempat iman. Liqaumi yu'minun, kalau orang yang ingin beriman tak nampak kepada peristiwa itu, dapat dengar cerita itu dan tahu itu betul pun, dia sudah pun bertambah imannya. Tetapi kalau tidak, dia merasakan bahawa ini tidak penting dan ia tidak memberi kesan kepada hati sehingga kan ingkar kepada perkara tersebut. Selain daripada itu, daripada ayat yang seterusnya, ayat yang ke-25 Ustaz ya, bercakap tentang waqala innamattakhadtum min dunillah. Sebenarnya ini adalah pembongkaran tentang apa sebab seseorang itu menyembah kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sebagai authana, ya, sebagai berhala-berhala yang disembah. Dan berhala ini mungkin dalam bentuk fizikal, ya, dalam bentuk batu, dalam bentuk plastik yang disembah, ataupun mungkin juga dalam bentuk manusia, ataupun dalam bentuk diri manusia juga ada berhala yang kadang-kadang kita kena ketepikan, ya, dalam hidup kita ini, membuat sesuatu mengikut keutamaan. Maka sebabnya adalah apa? Mawaddata bainikum fil hayatid dunya, kerana menciptakan kasih sayang di antara kamu pada kehidupan dunia. Dia tak boleh nak berenggang dengan benda yang dicintai. Dah biasa buat sesuatu perkara, dan kalau saya ubah cara hidup saya ini, maka habislah kawan saya, ya, mungkin habislah kepada bos saya, mungkin bos saya tak suka pada saya, ataupun kawan saya di tempat kerja ataupun dalam rumah saya. Maka disebabkan mencari bab dunia ini, ya, kasih sayang di kalangan kawan ataupun di kalangan ahli keluarga, menyebabkan orang sanggup menyembah berhala. Ini pembongkaran yang besar Ustaz ya, tentang mengapa seseorang itu boleh, ya, tersasar dalam kehidupan walaupun mungkin seseorang itu sudah pun beragama Islam. Thumma yaumal qiyamah, dan kemudian pada hari kiamat mereka itu apa yang berlaku? Ini lagi satu pembongkaran. Yakfuru ba'dukum bi ba'd. Ya, mereka akan kufur antara satu sama lain. Maksudnya dia akan menyalahkan kepada kawan yang, kau apa pasal kau dulu kau tak ajak aku baca Quran? Mengapa kau tak ajak aku untuk fokus kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, mengapa engkau tak? Dia akan cuba untuk mengkufur ataupun menyalahkan pada kawan dan melaknat. Wa yal'anu ba'dukum ba'dha. Dia akan melaknat lagi, mengutuk kawan kau apa pasal, ya. Kerana apa? Kerana di dunia dahulu dia dah jaga hati kawan, tetapi rupa-rupanya, ya, itu adalah ilah yang lain, ya, selain daripada Allah. Bahwa ma'wakumun nar, tempat duduk mereka di mana? Di neraka. Wa ma lakum min nasirin, tidak ada pertolongan daripada sesiapa pada waktu itu. Jadi ini adalah satu pembongkaran untuk peringatan kita bersama tuan-tuan. Pada hari Jumaat yang penuh barakah ini, kita doakan pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita jangan tersilap dalam hidup, ya, pasal kita memang mencari kasih sayang, tetapi kasih sayang yang sebenar-benarnya adalah datang daripada Allah, bukan yang kita cari daripada manusia dengan
tidak mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mungkin ada tersilap Ustaz ya. Kalau kita tersilap tu memang kita kena minta ampun balik semula, pasal kalau terus jadilah dia seperti kaum Nabi Ibrahim. Dia sampai melawan kepada kebenaran. Ada orang yang ajak kepada kebenaran itu, dia pergi kacau sehingga kan mengambil keputusan untuk membunuh kepada yang membawa mesej tersebut. Dan ini berlaku pada zaman Nabi Ibrahim, tak ada orang beriman Ustaz. Kecuali siapa? Nabi Lut. Ya, ayat yang ke-26 itu kita nak baca sekali lagi. Dalam banyak-banyak, ramai-ramai, bersungguh-sungguh Nabi Ibrahim dah kena bakar, selamat. Dia berceramah lagi. Dia ajak lagi orang ke arah kebaikan. Tak berapa ada orang nak beriman. Seorang daripadanya, ayat 26 kita baca bersama. Masya-Allah. Terima kasih Fadil Safas. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita nak baca lagi sekali ayat yang ke-26. Kalau kita perhatikan itu ada satu tanda mim kecil itu untuk kita tanda waqaf, waqaf lazim kan. Ada setengah mushaf ada setengah mushaf tak ada Ustaz. Jadi kita boleh berhenti kat situ. Fa amana lahu lut, kat situ kita berhenti ya. Baik, jom kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 26. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku, sesungguhnya dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya, jadi ini adalah perkataan Nabi, kalau kita tengok yang beriman adalah Nabi Lut maksudnya, ya, salah seorang daripada kaum pada waktu itu, ya. Nabi Lut ni ada kaitanlah dengan Nabi Ibrahim tapi di tempat yang sedikit jauh, ya. Dan waqal, ya, dan Nabi Ibrahim berkata, inni muhajirun ila rabbi, ya, aku ini berhijrah, ya, kepada Tuhanku, daripada Iraq, tempat yang jauh lah Ustaz ni, nak pergi ke Syam itu. Kalau kita perasan, Nabi Ibrahim ini adalah Nabi yang sentiasa banyak berjalan Ustaz ya, berjalan daripada Iraq ke Syam, daripada Iraq pergi ke Mekah, ya, kemudian patah balik, selalu outstation, selalu outstation untuk berdakwah, ya, kerana itu adalah perjuangan beliau untuk mengajak seramai mungkin orang kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Innahu huwal azizul hakim, sesungguhnya dialah yang maha perkasa, yang maha bijaksana. Jadi bila kita lihat perkara ini, kita kaitkan dengan ayat 25 sebentar tadi, adalah berkaitan dengan bila seseorang itu sudah fokus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia sanggup untuk berhijrah, sanggup berhijrah, dan dia sentiasa mengajak orang ke arah kebaikan walaupun tak ada orang yang nak sambut. Tak apa, pasal yang penting ialah saya ini menjadi orang yang dekat dengan Allah, jangan sampai saya ikut pada orang ramai, rupa-rupanya nanti bila sampai di akhirat saya juga yang akan kufur, ataupun yang akan melaknat kepada kawan-kawan saya yang buat perkara yang tak baik, ya. Tapi kalau baik, alhamdulillah, ya, seperti mana Nabi Lut ini beriman, dan Nabi Ibrahim di hujung itu dinyatakan innahu huwal azizul hakim. Allah tekankan berkali-kali bahawa Allah ini adalah yang maha perkasa. Maha perkasa maksudnya apa? Pasal Allah boleh sahaja buat segala-gala umat yang ada itu terus sahaja beriman. Boleh saja kalau mereka ini buat dosa saja, Allah terus terbalikkan sahaja, boleh. Tetapi Allah ni bijaksana, Allah beri peluang, dan rupa-rupanya Nabi Lut bila dia berdakwah itu, ada kaum yang beriman, ya, sebenarnya tak banyak pun, ahli keluarganya saja, termasuk isterinya pun tidak beriman. Kemudian bila dah bagi masa cukup, hikmah Allah, maka perlu diberikan balasan kepada mereka yang tidak beriman, dan yang beriman itu terus diselamatkan. Kesan daripada perjuangan dakwah ini
Nabi Ibrahim diberikan hadiah kurniaan yang besar. Itu yang dinyatakan pada ayat 27, wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub wa ja'alna fi zurriyyatihi nubuwah, ya, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, dan daripada zuriatnya itu ada yang menjadi nabi dan mendapat kitab, ya, dan diberikan ganjaran di dunia lagi. Jadi ini kesan apabila kita dapat buat baik, Ustaz. Ya, apabila kita mengajak orang ke arah kebaikan, memang perit lah kan, sampai kena bakar. Bagi tuan-tuan yang share dekat Facebook, ya, yang ajak anak untuk solat, yang ajak kawan di tempat kerja, ajak diri untuk mengikut pada Allah, memang kadang-kadang ada masa perit, tetapi yang manisnya itu apabila dapat kurniaan daripada Allah, seperti mana dalam ayat 27 sebentar tadi, dapat anak yang diberikan, bukan dapat nabi, Ustaz, tapi dapat mengikut nabi, dapat anak yang dapat ikut kepada Alkitab, yang dapat ikut Al-Quran. Ini adalah satu kurniaan. Tapi apa poinnya? Ayah ibu yang menonton pada hari ini, tuan-tuan, kita kena buat kerja. Kalau tak buat kerja, Nabi Ibrahim tu boleh je dia duduk je dekat Iraq. Orang kata marah-marah pada dia, okeylah, aku tak payahlah kena bakar. Okey, tarik balik. Tak jadi nak ceramah ke, tak jadi nak tegur. Tapi kesannya apa? Tidak dapatlah hadiah daripada Allah, seperti mana ayat 27 sebentar tadi. Membawa pada perkataan pilihan kita saksikan, iaitu haraqa, iaitu bakar, ya, bakar. Inilah perkataan yang disebut oleh kaum Nabi Ibrahim pada waktu itu. 9 kali disebut di dalam Al-Quran, dan bakar ini dengan diletakkan kayu api, diikat Nabi Ibrahim dan dibaling ke dalam api tersebut. Tetapi rupanya fa anjahullahu minan nar, Allah selamatkan Nabi Ibrahim sehingga kan Nabi Ibrahim bangkit semula dan meneruskan dakwah beliau. Dalam hidup kita, jika kita diuji dalam apa sekalipun, kita tetap juga akan bangkit dan kita akan terus menyampaikan mesej kebaikan kita. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Allahumma salli Muhammad wa ala ali sayyidina maulana Muhammad. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tambah di hari yang Jumaat ni, Ustaz. Kalau kita kaum ayah, kaum bapa ni memang senantiasa diperingatkan oleh khatib, kan, Untuk berselawat. Untuk bersalawat, kan. Jadi kita perbanyakkanlah ucapan salawat untuk kita hiasi kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan selawat itu menimbulkan kekuatan, semangat kita untuk kita beriltizam bersama dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana pengorbanan Nabi, Ustaz, bagaimana perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, perik jerih Nabi, Allahu akbar, kan. Sangat-sangat mulia dan juga begitu bersungguh nak menyampaikan risalah Al-Quran, Ustaz. Dan bercakap tentang selawat ini, Ustaz, ya, sebenarnya kita menyebut nama insan yang soleh, ya, yang amat baik. Betul. Dan bila kita selalu sebut nama orang tertentu tu, maksudnya kita sayanglah. Betul, dan kita akan bersama dengan orang yang disayangi. Itu yang kita doakan, ya, kita dapat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bersama dengan orang yang disayangi dan Nabi berada di syurga, harapnya kalaulah, ya, kalaupun ada kurang poin, Ustaz, ya, dengan menjadi umat Nabi Muhammad ini, kita dapat diangkat dan bersama dengan junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anta ma'a man ahbabta, bersama dengan orang yang kamu kasih, kamu sayang. Allahu akbar. Baik. Jadi insya-Allah sebelum kita menyambung ayat-ayat dalam halaman yang ke-399, jom kita singgah seketika ke ruangan tajwid kita. Kita ingin melihat lagi dalam halaman 399 ini kalimah-kalimah ataupun huruf-huruf yang perlu kita tebal bacaannya dan perlu kita baca nipis. Kita sebut dengan nipis, tafkhim ataupun tarqiq. Mari kita lihat paparan yang telah disediakan, iaitulah
masih lagi dalam ulang kaji kalimah atau huruf yang dibaca dengan tafkhim ataupun tarqiq. Contohnya dalam halaman yang ke-399 pada hari ini. Yang pertama pada ayat yang ke-25, ayat yang ke-25, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Baik, kalimah yang pertama kita nak tengok an-naru wa ma'wakumun naru, ra baris depan. Kita telah belajar sebelum ini ra baris depan ataupun dhammah baca tebal, kan baca tebal lah, ru. Kemudian wama lakum min nasirin. Baik, kalimah seterusnya yang kita nak tengok iaitu pada kalimah an-nasirin, iaitu kalimah nasirin sad, huruf sad yang berbaris bawah masih ada sifat isti'la dia tu nasi, 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 tebal bunyinya. Tapi sebelah dia huruf ra, kena hati-hati, ra baris bawah ataupun kasrah nipis, tarqiq, nasiri, ri, nasirin, nasirin. Jangan kita bunyi macam speaker London Ustaz, nasirin. Kan ada setengahnya kadang-kadang baca macam bukan bunyi London, tak. Ada setengah dia baca macam itulah, min nasirin, tu tak nak, nasirin. Kena hati-hati supaya tak bunyi tebal, nasirin tipis. Baik, satu. Yang kedua iaitulah dalam ayat yang ke-29 ya. Dalam ayat yang ke-29 iaitulah wa taqta'una, bismillahirrahmanirrahim, wa taqta'una as-sabila wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Dalam ayat yang ini antara kalimah yang perlu kita beri perhatian, pertama wa taqta'una, qaf ada qalqalah dan tebal kat situ, huruf isti'la, ta huruf isti'la, wa taqta'una. Dan juga akhir kalimah itu al-munkar, kalimah al-munkar iaitulah huruf ra, dia berbaris tapi kita matikan baris dia dengan sebab apa? Dengan sebab kita nak waqaf. Bila kita nak waqaf, maka kita kena tengok ra ni nak bunyi macam mana kan, dia baris atas tapi kita nak matikan dia sebab kita waqaf. Maka kita lihat huruf sebelumnya, iaitulah huruf kaf berbaris atas fathah, maka ra tu dia bunyi tebal. Fi nadikumul munkar, tu al munkar, tebal bunyi dia. Jadi itulah contoh-contoh kalimah yang kita kongsikan, bunyi tafkhim ataupun bunyi tarqiq. Mudah-mudahan dengan betulnya kita baca sebutannya, makhrajnya, sifat hurufnya, panjang pendeknya, dengung-dengungnya, dia mengubat jiwa kita insya-Allah taala. Selamat mencuba, wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi ya, untuk bersama-sama saat ini kita melihat kepada tafhim dan tarqiq ya, dia mengubat jiwa Ustaz ya. Pasal kalau katakan nipis itu ditebalkan, tebal nipis itu sebenarnya dia tak ada stand. Dia sakit. Sakit ya. Sakit ya. Betul ya, kalau kita sakit pun dia betul. Dia macam nak tak nak sahaja kan. Dan dalam kehidupan kita seperti mana Nabi Ibrahim Ustaz ya, sebenarnya dia ada stand. Dia ada pendirian dalam waktu ramai orang tak suka pada dia lah kan, tetapi masih lagi terus berjuang mengingatkan tentang kebenaran, tentang tauhid pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang pentingnya mendapat anugerah daripada siapa? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana ayat 27 sebentar tadi, dikurniakan Ishaq, Yaqub ya, anak cucu, dan lebih daripada itu zuriatnya ini ada kenabian dan juga ada buku SOP panduan hidup. Ya, untuk kita dapat ikut nabi dan ikut kepada SOP, disiplin kepada kitab kehidupan ini, maka itu adalah ganjaran di dunia. Ganjaran di dunia. Pasal kalau nak ikutkan Nabi Ibrahim ni susah Ustaz. Kena travel outstation banyak, kemudian kena bakar, lepas tu tinggal pula anaknya Nabi Ismail itu tinggal dekat Mekah. Betul. Jalan ke Iraq tadi tu kan, panjang kan. Banyak kerja. Kalau fikir-fikirkan di dunia ni apalah kurniaannya, tapi rupanya di sebalik perjuangan itu, itulah hadiahnya. Dan di akhirat, wa innahu, ayat yang ke-27, wa innahu fil akhirati laminas salihin.
Iaitu di akhirat itu Nabi Ibrahim ini daripada kalangan orang-orang yang soleh. Kita sudah baca sebelum ini pada ayat yang ke-9. Kalau tuan-tuan tengok sebelum ini ayat ke-9 berkaitan dengan walladzina amanu wa amilus solihat lanudkhilannahum fis solihin. Siapa yang beriman, tuan-tuan beriman, beramal soleh, akan pasti dimasukkan dengan bersama orang-orang solehin. Jadi maksudnya apa? Sebenarnya kalau kita buat amal kebaikan di atas muka bumi ini, kita akan bersama dengan Nabi Ibrahim yang berjuang dalam kehidupan, dan ini anugerah yang amat besar. Ustaz, teringat apa kita belajar sebelum ni kan, doa tu minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada, jadi wasalihin. Jadi alangkah bahagianya nanti saya dalam jalur-jalur tu ada juga kita termasuk sekali. Allah kan? Walaupun rasa macam jauh Ustaz kan, perjuangannya itu yang amat hebat, tapi Allah izinkan ya, insya-Allah bila kita mencapai standard yang dinyatakan ini. Dan bukanlah maksudnya kita perfect Ustaz, bukan kita sempurna, tetapi kita cuba untuk menjadi orang yang soleh. Mari kita sambung kepada siapa orang yang mengambil stand, mengambil pendirian untuk soleh pada zaman Nabi Ibrahim ini. Nabi Lut, ayat 28 hingga ayat 30. Silakan Ustaz. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dikasihi dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mari kita sambung ayat yang ke-28 sampai 30. Tadi kita dah baca dengan Murattal Hijaz. Apa kata untuk yang kedua ini kita sambung dengan bacaan Murattal Jiharkah. Boleh Jangan jerkah sudah. Jiharkah, insya-Allah kita cuba insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه بعذاب الله إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah bacaan ayat 28 hingga 30, menyambung cerita tadi Ustaz ya, tentang Nabi Lut bercakap ilqal liqaumihi innakum latatuna al-fahishah. Dia menyatakan pendiriannya bahawa kamu ini adalah orang yang benar-benar melakukan perkara keji. Perkara keji apakah yang berlaku waktu itu? Kita tahu bahawa ini adalah kumpulan homoseksual pada waktu itu, ataupun LGBTQ lah zaman sekarang Ustaz ya, yang dia berinteraksi dengan sesama jantina tanpa mengikut kepada nas ataupun asas di dalam Al-Quran ini sendiri. Maka dinyatakan oleh Nabi Lut, masabaqakum, ya, tidak ada yang mendahului kami biha, maksudnya tidak ada orang yang memulakan perkara keji ini min ahadim minal alamin,
merekalah yang pemula kepada perkara keji ini, dan selepas itu berlakulah kekejian ini, di mana kalau kita lihat seperti mana kita bincang sebelum ini Ustaz ya, dalam Facebook sahaja kalau kita nak pilih jantina ada lebih kurang 53 jantina. Sepatutnya kita ada lelaki perempuan saja kan, ya. Tetapi rupanya dah pelbagai, pasal di sebalik jantina itu mereka mengambil sisi tentang perkara keji ini yang menjadi identiti sampai dah berada di peringkat umum yang boleh diumumkan ataupun diletakkan sebagai pilihan ketika nak mendaftar ataupun ketika berinteraksi dalam sosial kita. Jadi ini adalah tanda bahawa Nabi Lut ini membina pendirian, ya, ada pendirian. Kalau kita nak buat baik, kalau kita tidak ada pendirian, dia akhirnya makin hancur. Jadi kita kena sampaikan inilah yang dibuat oleh Nabi Lut alaihi salam. Innakum, sambung beliau, adakah kamu ini latatunar rijal, yang hadir ataupun mendatangi kumpulan lelaki, ya, homoseksual, wa taqta'unas sabil. Nah, mereka ni selain daripada yang buat perkara ini Ustaz ya, dengan lelaki ini istilahnya menghadang jalan. Dia menyamun, merompak kepada orang yang nak lalu pada jalanan. Pasal dalam Islam ini jalan raya adalah hak untuk semua. Ada setengah tu dia letak minyak tak? Letak minyak, ya, letak paku, masuk ya, termasuk menghalang, mengganggu kepada jalan, ya. Dan lebih daripada itu ada yang kata sampai tol Ustaz. Ada yang orang komen tol tu termasuk tak, ya. Jika apabila perkara itu dah melanggar, maksudnya ialah kumpul duit tu tak habis-habis, kan. Jadi sebenarnya kalau jalan itu milik kepada semua, katakan ada kos, okey, habiskan kosnya tersebut, tetapi jangan sampai kutip makin lama makin meningkat dan tak habis-habis. Betul. Itu juga dikaitkan dengan wataqta'unas sabil. Pasal pengalaman saya pun walaupun mungkin kita boleh bincang Ustaz ya, tetapi nak ceritanya ialah kalau ketika duduk di Johor dulu, bila saya datang ke Kuala Lumpur, saya tengok bila saya tersilap jalan je kena bayar. Silap jalan kena bayar kan. Dan saya rasa macam adakah ini yang ada di dalam Al-Quran, dan mungkin bagi pihak-pihak konsesi dan juga pihak kementerian boleh melihat kepada ayat ini sebagai panduan. Jangan sampai orang susah makin disusahkan lagi. Dahlah naik kereta, waktu tu kereta buruk Ustaz kan, kereta tu sendiri nak isi minyak pun RM10, RM15, RM2.5 bila tersilap jalan dan sebagainya. Jadi ada yang cakap kalau tak nak sangat bayar, silalah ikut jalan yang tepi sana kan. Masa tu terdiam jugalah kan. Nak ceritanya ialah apa? Pada zaman Nabi Lut alaihissalam, mereka menghalang orang daripada mengikut jalan tersebut, atau mereka akan merompak, mengambil daripada mereka. Wa ta'tuna fi nadikumul munkar. Lebih daripada itu ialah mereka mengerjakan di tempat pertemuan kamu itu mungkar, ya. Nadikum ini tempat berjumpa Ustaz ya, tempat berjumpa di kawasan umum, kelab-kelab, dan inilah yang ada sekarang ini, kelab-kelab malam, disko dan sebagainya. Asalnya dulu ini bermula daripada kaum Nabi Lut, ya. Ini adalah sebagai perkara fahisyah yang kita, tuan-tuan sekalian, kita kena perjuangkan. Kita perlu bagi pemimpin-pemimpin kena pastikan tempat disko, ya, tempat minum arak, ya, tempat pelacuran, perkara-perkara ini perlu dibanteras. Kerana apa? Kerana ia adalah sebagai fahsyat yang akan menjemput kepada azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fama kana jawab qaumihi. So bila dah cakap begini Ustaz ya, kaumnya kata tak boleh jawab lah. Kan, dia kata okey, kalau rasanya ada azab, bila azab, ya. Ini adalah jawapan mereka. Kalau kaum Nabi Ibrahim, dia bakar. Kaum Nabi Lut, dia kata okey, dia tak pergi, mula-mula dia nak usir, kalau dalam surah lain nak usir Nabi Lut, tapi tak boleh buat apa. Maka dia kata mana azab, ya. Maka di hujung itu mereka kata in kunta minas sadiqin, jika kamu itu benar sangat. Jadi ayat 30 adalah satu respon daripada Nabi Lut ketika sudah tertekan, ya, ketika mengajak ke arah kebaikan. Orang-orang pada waktu itu memandang ringan kepada beliau. Mari kita sama-sama baca ayat 30 bersama Ustaz Tarmizi. Subhanallah. Ini macam satu merintih kan, merayu Nabi Allah Lut kan. Kita baca ayat yang ke-30 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. قال رب انصرني على القوم المفسدين قال
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 30 daripada surah Al-Ankabut. Dia Nabi Lut berdoa, "Ya Tuhanku, tolonglah aku dengan menimpakan azab atas golongan yang membuat kerosakan itu." Ya, sebenarnya Nabi Lut menyatakan Rabbin surni. Ya. Wahai Tuhanku, tolonglah aku. Ya, yang ada timpakan azab tu dalam kurungan dalam terjemahan tuan-tuan ya. Betul. Tetapi minta tolonglah aku alal qaumil mufsidin, di atas kaum yang membuat kerosakan. Siapa kaum yang membuat kerosakan? Yang tadi itulah, yang terlibat dengan LGBTQ. Betul. Tadi, yang kemudian yang menghalang orang daripada jalan, ya, mengacau ataupun merampas harta. Watatu nafina dikumun munkar, yang buat program public munkar, ya, buka kelab-kelab malam, disko dan sebagainya. Mereka lah perosak. Betul. Mereka akan merosakkan sesebuah negeri dan negara. Nabi Lut ketika dah ajak tak jalan juga, minta Allah tolong bantu. Dan kita memang kena bantu juga. Betul, minta Allah bantu kita jangan sampai tempat-tempat publik seperti disko, tempat minum arak, tempat pelacuran ini akhirnya mengundang kerosakan kepada generasi kita. Betul. Ustaz. Disebabkan apa? Disebabkan mereka pergi ke Bukit Bintang. Betul. Ke apa ke, habis. Dan ini perlukan kepada bantuan daripada Allah, dan kita menegur pada pihak yang mempunyai autoriti untuk pastikan perkara ini terhindar daripada negara ini. Di akhir ini, mari sama-sama kita lihat resolusi daripada halaman 399. Yang pertama, mari sama-sama kita lihat bahawa elakkan menyembah selain Allah kerana mengikut hawa nafsu yang inginkan kesenangan. Ya, ini adalah perkara yang pertama. Yang kedua, yakin Allah beri ganjaran di dunia dan akhirat pada kebaikan yang dibuat apabila kita berjuang membawa kebaikan seperti mana Nabi Ibrahim. Yang ketiga, jika dinafikan dalam menyampaikan kebenaran, banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah buka jalan agar kita diselamatkan di dunia sampai di akhirat. Kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim. Di hari yang penuh barakah ini, ya Allah, tangan kami tadahkan memohon ke hadrat-Mu agar diampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Diampunilah dosa-dosa mak ayah kami, ibu ayah mertua kami, muslimin dan muslimat birahmatik ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman wa ya Rahim, andai ada di antara kami saat ini yang diuji dengan ujian kesihatan, sembuhkan ya Allah. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, saat ini andai ada di antara kami yang diuji dengan ujian kesempitan, lapangkan ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan zuriat keturunan kami, zuriat keturunan yang dilindungi oleh-Mu ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judhami wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Moga-moga Allah mengurniakan, mengabulkan doa kita pada hari Jumaat ini, dan terus kita ingin menjemput ya tuan-tuan semua untuk bersama bergabung dalam tabung gerakan Al-Quran agar kita terus menjejak kepada legasi Nabi Ibrahim, Nabi Lut, iaitu sentiasa mengambil pendirian untuk memperjuangkan Alkitab, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita akan bertemu dalam ulangan pada malam ini dan juga pagi esok, dan terus kita bersambung untuk mengulang kaji pada hari esok 6 halaman yang telah pun kita lewati agar kita terus dicerahkan oleh Al-Quran. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.